Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis shawab. Alhamdulillah, pagi ni cuaca cantik kan, dan saya ucapkan terima kasih kepada anda semua kerana diberikan kelonggaran, ada masa sedikit untuk kita mendengar sedikit tip dan juga nasihat daripada saya. Baik, macam biasa, jadi kita nak bagi berkenaan dengan isu-isu mahkamah syariah. Kalau tu saya bagi kat topik umum kan, supaya ini kita nak bagi info-info ataupun share-share saja. Moga-moga ada manfaat untuk kita bersama. Baik, kebelakangan ini kan, dan saya rasa dah lama pun, bagi pengurusan harta Malaysia banyak sangat masalahnya. Jadi mungkin harta-harta mungkinlah tidak mendapat kerjasama daripada waris-waris berkenaan dengan harta-harta si mati. Jadi saya nak bicara berkenaan dengan isu inilah. Walaupun pun ialah wasiat ni kan. Isu wasiat ni sebenarnya bila seorang yang meninggal dunia telah pun membuat wasiat, sepatutnya ahli waris ataupun orang kata adik-beradik yang lain sepatutnya menerimalah apa yang telah dihasatkan oleh pihak si mati terhadap hartanya. Walau macam mana pun, kalau kita lihat bahawa ialah tak semua ahli waris ataupun adik-beradik kita ni bersetuju tentang apa yang dikehendaki oleh mak atau ayah kita itu sendiri. Ini mungkin adalah masalah tertentu kan, semasa hidup, arwah semasa hidup, dan juga hubungannya adik-beradik di antara kesemua adik-beradik. Mungkin kita ada 9 orang, 8 orang, jadi tak semua sebulu dengan kita dan juga sebulu dengan mak ayah kita. Mungkin ada masalah yang tertentu menyebabkan masalah untuk menguruskan harta ni semakin rumit. Jadi bagi saya lah, sebagai peguam syar'i, dah pun dibagi tahu wasiat jangan melebihi 1/3 harta. Bila dah lebih 1/3 harta, confirm yang mana waris-waris yang lain mesti ada yang tak bersetuju dengan kemahuan atau hasad kita. Jadi dah bagi tahu kalau wasiat 1/3 harta saja, yang lain kena ikut faraid. Jangan memandai-mandai mengikut orang kata mengikut kehendak kita. Syarat bagi tahu 1/3 harta untuk wasiat, selebihnya ikut faraid. Kalau anda nak buat untuk hibah, buat hibah secara hibah keseluruhan harta ataupun sebahagian terpulang pada anda. Jadi saya lihat di sini bahawa baru-baru ni di mahkamah syariah kita lihat yang datangnya adalah adik-beradik, bukan orang lain kan. Mereka mendakwa bahawa wasiat tu dibuat ataupun hibah yang dibuat ni tipu. Orang kata direka-reka. Jadi berbagai-bagai timbul andaian-andaian, entah betul atau tidak kita tak tahu. Mungkin ia dibuat oleh pihak tertentu, mungkin tidak, mungkin itu adalah hasad sendiri arwah kepada anak-anaknya, kita tak tahu. Jadi kita kena buktikan juga, benda-benda ni kena buktikan bahawa kalau sekiranya wasiat tu tidak mendapat persetujuan daripada waris, maka terbatal wasiat tu. Masih ingat, tidak mendapat persetujuan daripada waris, akan terbatal wasiat kita. Jangan melebihi 1/3 harta setelah ditolak-tolak segala-gala hutang. Okey, untuk wasiat ni, selalunya kita lihat kan, ada orang buat wasiat buat sendiri je. Ada orang wasiat melalui peguam, ada orang wasiat melalui amanah raya, ada melalui badan-badan tertentu lah yang katanya boleh membuat wasiat. Tapi saya nak bagi tahu juga di sini, pastikan anda juga tahu harta-harta yang wasiat tu mestilah harta anda sendiri. Jangan harta kepunyaan orang lain. Jangan kepunyaan harta orang lain masuk sekali dalam wasiat tu. Harta tu walaupun anda kata anda punya, tapi nama orang lain pun tidak boleh. Pastikan harta anda. Bila nama orang lain, anda mendakwa anda punya, tapi kalau di segi prosedurnya, dari segi undang-undang, itu kena dibuktikan. Jadi banyak permasalahan. Tolong
harta kepunyaan kita dan bukan kepunyaan orang lain. Jangan masuk dalam terma wasiat itu sendiri. Saya dah nampak, saya dah lihat dah. Dikatakan bahawa rumah tersebut adalah dia yang beli. Tapi nama adiknya. Tapi dia kata saya yang bayar sehingga selesai. Tapi disebabkan kita, arwah kata, disebabkan kita tak dapat beli rumah tu, mungkin kita dah beli rumah tu, ada rumah kos sederhana, kos rendah yang perlu, orang kata, hanya orang yang betul-betul layak saja boleh beli. Sebab itulah pertikaian. Contoh rumah SUK atau rumah yang orang kata bawah pada 80,000, 1,000 kan. Rumah pertama ku kan, dia tak boleh memiliki orang yang dah ada rumah-rumah lain. Jadi mungkin abang ni kaya, rumah ni berduit, jadi digunakanlah adik dia. Okay, kamu mohon, sebab adik dia tak layak untuk dapat rumah tu, jadi digunakan nama adik dia, tapi dia yang bayar. Tapi dalam geran atau dalam tu ada nama adiknya. Tapi mesti kita ingat, dari segi undang-undang ni, siapa yang punya nama situ, dia dah punya, kecuali dibuktikan sebaliknya. Jangan dah orang kata menyulitkan keadaan. Jadi kalau sekiranya berlaku masalah tu, selesaikan dulu. Jadi sebelum mati anda dah ada perjanjian, katakan macam mana dia setuju tidak, macam-macam lah. Saya pun harta ni kan, nak bicara dalam video ni tak cukup. Pada fakta-fakta, kita sebenarnya kita kena tahu sebelum beli rumah tu ada persetujuan atau tidak. Kemudian masa rumah tu ada tak segi pembayaran macam mana, dari segi bulanan macam mana, komitmen macam mana kan. Walaupun guna nama adiknya, tapi mesti ingat adiknya juga terpaksa menanggung. Kalau sekiranya tak dibayar, dia juga nama dia blacklist tu kalau tak dibayar. Kemudian rezeki macam mana lagi, kalau dia nak buat loan lain dah tak dapat, kan, sebab kalau guna nama untuk beli rumah. Jadi kita kena ingat, penggunaan nama saja atas satu benda tidak semestinya boleh menyelesaikan masalah ni kan. Kita kena tahu, dia ada tak sumbangan. Kita kena lihat sumbangan-sumbangan yang wujud atas rumah tu. Dah jauh menyimpang ke. Aduh, tentang harta ni sebenarnya saya nak cerita sebenarnya susah nak bagi tahu lah kan, sebab setiap kes berbeza-beza. Ada orang begini, ada orang macam ni, ada orang duduk di kampung, pedalaman. Jadi kita sebenarnya seringkas buatlah wasiat mengikut prosedur yang betul. Nak buat hibah, buat prosedur yang betul, dapatkan nasihat daripada orang yang bertauliah. Jangan membuat satu hibah atau wasiat tanpa mendapat nasihat. Sebab sebelum ni banyak sangat, bila ditanya di mahkamah, saya kopi je. Dia kata saya kopi je daripada jiran saya. Hibah tu saya kopi daripada jiran. Maknanya dia kopi je, ikut je. Bila ditanya adakah hasad tu sama seperti anda yang anda nak buat, dia senyap. Sebab dia kopi, sebenarnya hasad tu sebenarnya terma tu adalah jiran dia punya. So jiran dia punya hasad, tapi dia kopi. Bila tanya tentang adakah ini adalah sebagaimana yang dikehendaki atau dihasadkan oleh pihak arwah, dah tak boleh nak jawab. Ini cerita-cerita orang dah meninggal. Bila cerita orang dah meninggal dunia, kita tak dapat panggil dia balik. Balik dalam kubur, panggil dalam kubur, cerita betul ke awak buat wasiat. Jadi benda-benda ni bukan sesenang-senang. Sebab itulah tempat harta ni malas. Kebanyakan dia orang tak nak ambil tahulah. Bukan senang-senang. Jadi saya sebagai peguam, saya nak nasihatkan pada anda semua, kalau nak buat wasiat dengan hibah, buat cara yang betul. Pastikan kehendak dengan hasad yang anda nak nyatakan pada waris-waris semua ni dapat dipenuhi selepasnya meninggal dunia. Semoga berjumpa lagi video saya akan datang. Cuaca ni cantik hari ni. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.